Kerajaan committed untuk memastikan golongan berpendapatan rendah dan sederhana tidak akan dibebani dengan kenaikan kos petrol dan makanan. Namun kos petrol dan komoditi di peringkat global telah mengalami kenaikan yang drastik dan subsidi perlu distruktur semula supaya bantuan dapat diagihkan dengan lebih adil. Subsidi yang distruktur semula ini akan memberi lebih manfaat kepada mereka yang memerlukannya, terutama golongan berpendapatan rendah dan sederhana. Dan dalam tindakan yang kita ambil semasa kita memikirkan tentang penstrukturan untuk menstrukturkan semula subsidi, kita berpegang kepada prinsip iaitu harga yang akan ditentukan itu adalah harga yang akan bergerak kepada harga minyak di pasar, market price. Tetapi dengan kita memberi diskaun, iaitu kita memberi pengurangan sebanyak 30 sen setiap liter, kurang daripada harga pasaran. Kalau harga pasaran macam hari ini katalah RM3 harga pasaran, kita akan tentukan harga minyak itu dengan memberi diskaun atau dengan memberi pengurangan sebanyak 30 sen. Artinya yang kena bayar, yang perlu dibayar adalah RM2.70. Dan jika sekiranya berlaku pula pengurangan nanti kerana harga minyak mungkin turun, kita akan buat adjustment sebulan sekali, iaitu dengan mengurangkan 30 sen. Jadi 30 sen itu constant, faham? Kalau dia turun kepada RM2.90 dalam bulan yang akan datang, dalam bulan ini, maka harganya akan dikurangkan 30 sen. Jadi bermaknanya bayar RM2.60, bukan RM2.70. Kalau dia naik, begitu juga akan dilakukan. 30 sen diskaun bagi harga minyak di pasaran. Itulah menjadi prinsip yang kita pegang. Jadi Kabinet hari ini telah meluluskan satu pakej penstrukturan semula subsidi bahan api yang turut merangkumi mekanisme untuk melindungi golongan berpendapatan rendah dan sederhana. Memanglah sepanjang perbincangan yang kita adakan, dah banyak kali dah sebenarnya kita adakan perbincangan. Jawatankuasa telah mengadakan mesyuarat tiap-tiap hari Selasa, sekurang-kurangnya sekali seminggu, kadang-kadang 2 kali, untuk memikirkan apakah yang langkah yang terbaik, apakah formula yang terbaik untuk kita nak mengurangkan bebanan yang dihadapi oleh rakyat. Tetapi di satu pihak juga, on the other hand, we are aware that the price of oil continues to go up, but we have been subsidizing all these years. The question now is, what do we do under the circumstances? We cannot naturally be subsidizing at the rate that we have been doing before. We have to take into account that the price of oil has gone up. So the best arrangement that we have decided upon, that will be good for all, we believe, is to adopt a 30% discount. 30 cent. Not 30%, 30 cent discount for the price of oil. We will make this adjustment monthly. Kuat kuasa esok 5 hari bulan Jun 2008, harga petrol akan meningkat sebanyak 78 sen dan diesel sebanyak RM1 setiap liter. Harga baru petrol dan diesel di pam adalah RM2.70 seliter dan RM2.50 seliter. Yang saya nak tekankan di sini adalah amat perlu bagi rakyat untuk yang pertama memahami sebab-sebab, apakah kaedah, apakah prinsip-prinsip yang digunakan. Kerana sepanjang masa kita memikirkan hal mereka dan masalah mereka. Wah, dari Indonesia ya, apa hal? Dampak atau impact dari kenaikan Ya. harga minyak. Ya. Tidak berlaku
demonstrasi seperti hal yang berlaku di Indonesia. Oh, tidak. InsyaAllah tidak. Saya harap rakyat Malaysia tak payahlah nak berdemonstrasi tentang perkara ini kerana apa yang kita buat sekarang ini, yang kita telah putuskan adalah yang sebaik-baiknya dalam keadaan yang susah. Dan di samping itu juga apa yang telah kita tentukan untuk mereka masih lagi berupa yang terendah di kawasan ASEAN ini. Melainkan Brunei lah, itu Brunei special. Selain daripada Brunei ini yang masih yang terendah lagi. So, itulah.